kerana takut anak perempuan tu dah besar nanti jadi pelacur. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada video lepas kita dah cerita tentang bagaimana bangsa Arab ni telah ubah cara ibadah, di mana sebelumnya mereka ini beramal dengan amalan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian mereka telah berubah kepada amalan penyembahan berhala. Semua kisah dan rentetan peristiwa telah kita bahaskan pada video yang lalu. Bagi anda yang belum lihat video ini, boleh klik pada link video di atas. InsyaAllah pada video kali ini kita akan cerita bagaimana orang Arab ni menjaga keluarga dan keturunan mereka. Di sini kita akan lihat beberapa fakta tentang Arab Jahiliah dalam membina keluarga dan kabilah mereka secara terperinci. Para sejarawan yang mengkaji tentang cara Arab ni membina keluarga mengatakan bahawa mereka tak dapat nak tentukan secara khusus macam mana cara Arab ni bina keluarga. Kerana setiap kabilah Arab ni membina cara keluarga dengan cara tersendiri. Mereka mempunyai adat istiadat sendiri dan berbeza bagi setiap kabilah yang ada ketika itu. Tetapi ada beberapa perkara yang boleh dijadikan fakta tentang bagaimana Arab ni membina keluarga sendiri. Jadi kita akan lihat satu persatu. Pertama, boleh dikatakan semua kabilah ni sangat membela kehormatan wanita dan menjaga kepentingan wanita itu sendiri. Sebagai contoh, setiap kali kabilah Arab ni nak berperang, mereka tidak akan tinggalkan wanita ni berjauhan. Orang Arab ni akan bawa sekali wanita ke medan perang bersama-sama. Para wanita akan diletakkan di barisan belakang setiap askar sebagai simbolik kepada semangat untuk menang. Bagi orang Arab ni, jika kalah dalam peperangan, wanita di kalangan isteri dan anak-anak akan dijadikan hamba kepada musuh. Jadi di sini mereka akan sentiasa bersemangat dalam peperangan supaya wanita mereka tidak dijadikan mangsa di dalam peperangan. Kedua, selain dari wanita ni dijadikan simbolik kepada semangat peperangan, para wanita juga menjadi pembakar semangat dalam peperangan. Sebagai contoh, di dalam pertempuran Dzikori yang terjadi antara Parsi dan kabilah Bak. Waktu tu ada seorang wanita dari Bani Ajal melaungkan syair untuk memberi semangat pada para jurid yang akan berperang waktu tu. Bunyi syair tu macam ni: kalau kamu dapat mengalahkan musuh, kita berpeluk-pelukan, kita hamparkan permaidani. Tetapi kalau kamu yang kalah, kita bercerai. Cerai sebagai orang yang tidak pernah mencintai. Berdasarkan lirik syair ini, dapat kita rasakan menjadi semangat kepada askar untuk bersemangat menghadapi pertempuran ketika itu. Ketiga, membunuh anak perempuan. Kat mana pula yang menunjukkan Arab ni jaga wanita sedangkan anak perempuan dibunuh? Sepatutnya disayangi dan dijaga kan? Baiklah, sebenarnya tak semua kabilah Arab ni bunuh anak perempuan. Yang banyak bunuh anak perempuan ni hanya kabilah dari Bani Asad dan Bani Tamim sahaja. Sebabnya pula mereka bunuh anak perempuan ni adalah kerana terlalu risau atau melampau untuk menjaga keturunan, hingga kan mereka bunuh anak perempuan tu. Bagi mereka, kalau lahir anak perempuan kena dijaga betul-betul kerana takut anak perempuan tu dah besar nanti jadi pelacur. Jadi jalan yang terbaik bagi mereka adalah bunuh anak tu. Dalam masa yang sama, mereka berpendapat anak tu mati dalam keadaan menjaga kehormatan mereka sendiri. Pelik betul alasan orang Arab Jahiliah ni. Alhamdulillah lah, Islam datang membetulkan semula pemikiran itu. Keempat, kabilah Arab ni jika nak kahwinkan anak perempuan, mereka akan tanya dulu anak perempuan tu sama ada setuju atau tak. Sebagai contoh, kisah tentang Aus ibnu Harisah. Aus ni ada 3 anak perempuan. Satu hari ada seorang bangsawan Arab namanya Al-Haris nak minang lah anak dara Aus yang sulung. Bila Aus tahu ada orang nak minang anak dara dia yang sulung ni, terus dia jumpa anak sulung tanya pendapat. Anak sulung Aus ni tak nak dekat Al-Haris ni. Katanya takut kena cerai dengan Al-Haris ni. Maklumlah sebab Al-Haris ni dari keturunan orang kaya-kaya. Bila anak sulung Aus ni tak nak, Aus pun pergilah jumpa anak dara dia yang kedua. Samalah juga dia tanya anak dia. Tapi sama juga jawapan anak yang kedua tadi. Alasannya takut kena cerai. Aus pun pergi tanya anak yang ketiga. Anak ketiga Aus ni terima pinangan Al-Haris ni. Bila Aus tanya, kau tak takut kena cerai ke? Kata anak Aus yang ketiga ni, aku ni cantik, baik dan mampu nak jadi isteri yang terbaik. Jika apa yang ada kebaikan pada diri ini menjadi punca cerai kami, maknanya bersedialah lelaki itu dengan laknat dari Tuhan. Berdasarkan cerita ini, dapatlah kita lihat bahawa kabilah Arab ni sangat hormat wanita dalam isu kahwin, dan kabilah Arab ni juga dah tahu tentang isu cerai seperti mana dalam cerita keluarga Aus ibnu Harisah ni. Kelima, orang Arab ni tak suka nak kahwinkan anak perempuan dia dengan orang lain dari Arab. Maksudnya orang asing lah. Sebagai contoh, kisah seorang Raja Parsi nak minang puteri Raja Hira yang bernama Nu'man ibnu Muzin. Raja Parsi ni dah tahu dah Raja Hira Arab ni memang tak minat nak terima lamaran orang asing untuk kahwin dengan anak dia.
Tapi Raja Parsi ni nak try juga kod-kod menjadi. Nak jadi cerita, Raja Parsi ni pergilah hantar utusan kepada Raja Hirah Arab ni. Bila tahu je hajat utusan Raja Parsi ni, maka marahlah Raja Hirah ni. Dia cakap kat utusan Raja Parsi tu, dah tak ada wanita lain cantik ke dari negeri Sawat dan Parsi sampai nak cari anak aku sebagai pasangan? Macam itulah ayat Raja Hirah. Sedangkan seperti yang dah kita ceritakan sebelum ni, kerajaan Hirah ni adalah ally kepada kerajaan Parsi. Tapi sebab budaya Arab tak minat nak kahwinkan anak dia dengan orang asing, ally pun boleh jadi musuh. Begitulah sikap Arab yang sampai sekarang masih ada yang tak nak kahwinkan anak perempuan mereka dengan orang asing. Jadi susahlah nak cari jodoh Arab.